Alright, Cik Sus. Kita sekarang dekat mana ni? Kita sekarang berada di Masjid Sultan Abu Bakar. Okey. Cantik tempat ni Hafiz, sangat indah di atas bukit dan angin pun sangat kuat. Angin pun best. Sangat walaupun cuaca panas kita tak rasa sangat panas kat atas. Sejuk biasa. Rasa dia. Okey, sebenarnya cerita sikitlah pasal masjid ni. Tuan Hafiz. Sebenarnya masjid ni telah dibina pada tahun 1892 oleh Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. Pada tahun 1982, 1900 dia siap dalam masa 8 tahun sahaja masjid ini dibina. So konsep masjid ni lebih kepada Arab lah ataupun Mesir. Terdapat 4 kubah yang menarik, 4 menara. So menara ni pun mengikut konsep di Mesir juga. Tak tahu berapa kos dia? Berapa kos dia tu? Pada masa tu nak buat masjid sebesar ni, kos dia hanya 400,000 sahaja. 400,000 pada waktu tahun 1800 tu. Ya. 1892, so kos dia adalah 400,000. 400,000. Dan saya dapat tahu juga masjid ni boleh dimuat jemaah yang akan berada dalam ni seramai 3,000 orang. 3,000 orang. Tapi Cik Su nak relate sikit lah dengan bisnes. Bila kita relate dengan bisnes, betapa pentingnya kita nak kena buat bisnes tu sekarang. Sebab pada masa dah berpuluh tahun nanti, mungkin nilai bisnes kita akan lebih berlipat kali ganda. Meningkat. Jadi pada masa tu kita perlukan lebih banyak cash. Betul. Dengan contoh seperti masjid ni 400,000 pada tahun 1892 dan sekarang nilai tu dah tidak lagi boleh. Maksudnya kita tetap kena bina bisnes dari masa ke semasa, increase, naikkan sales kita berlipat kali ganda setiap tahun untuk kita still sustain dalam bisnes. Betul. Bila Cik Sus relate dengan bisnes, saya pun nak juga. Betul. Okey, bila masjid dijaga daripada tahun 1862 sampailah sekarang, dikawal rapi, sangat cantik. Sama juga dengan bisnes kita. Bila bisnes, of course dia punya proses tu ambil masa yang lama juga untuk kita kekalkan, sustain dalam bisnes. Sebab apa? Sebab ramai orang yang buat bisnes hanya untuk hari esok je. Hanya untuk hari esok. Untuk hari esok je. Dia tak tahu yang sebenarnya bisnes ni boleh berkekalan lama, memberi manfaat kepada ramai orang sebenarnya. Tapi of course sama juga konsep dia, kena jaga betul-betul. Kena perbaiki banyak benda. Kena orang cakap touch up banyak benda. So itulah yang berlaku kebanyakannya dalam ahli titanium sendiri. Betul. Bila mereka trust the process, bila mereka tengok proses setiap sistem yang mereka kena buat. So sama jugalah macam Masjid Sultan Abu Bakar. Betul. So sangat hebat. Penerangan api pun sangat jelas. So macam mana kita dah rasa lapar? So of course bila kita dah kat Johor ni, kita akan rasa lapar. Apa yang kita nak pergi dekat next destinasi kita adalah satu restoran yang ramai orang, bukan sekadar rakyat Johor je ataupun orang Johor je, tapi juga daripada Singapura. Rakyat daripada Singapura juga datang. So memang penuh dengan rakyat Singapura di sana. Betul. Dan sangat hebat kita dengar. Mari kita cuba, Hafiz. Jom, saya pun dah tak sabar. Jom kita tengok siapakah ahli titanium yang kita akan berjumpa sebentar lagi. Alright. So let's go. Let's go. Yesus, sekejap. Sebelum kita order ni, apa kata kita tengok apa yang kita patut buat, kan? So, bila kita jumpa dia punya owner ataupun founder dia, saya nak Cik Sus yang interview. Betul. Ataupun yang bercakap dengan, dan you akan interview. Dan I pula akan tengok staff dia ataupun staff Titan ni yang dah lama bekerja kat sini. Kita baru nak best korek yes. apakah yang menarik tentang mereka ini. Saya nak korek resepi mereka. Resepi. Bukan resepi masakan, tapi resepi kejayaan. Jom. Right.
Kita berjaya menangkap owner kepada restoran Ayub, iaitu Puan Nurul Aini Ayub Han. Yes, Ini dia ownernya, yang mana dia adalah Titanium Circle member kita yang hampir 3 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun nak masuk ke 3 tahun sebagai member kepada Titanium Circle. So mungkin Puan Nurul boleh ceritakan sedikit tentang diri Puan Nurul, bagaimana Puan Nurul boleh terlibat dengan bisnes ini. Alright. Assalamualaikum semua pada tim Rituals dan semua yang sedang menonton. Saya Nurul Aini, berasal daripada Johor. Restoran Ayub merupakan legacy business. Saya kira generasi kedua mengambil alih. Bersama-sama juga dengan kira saya punya parents lah, kami masih menjalankan perdagangan bersama-sama. Background saya asal daripada culinary line. Dan sebelum saya balik ke Malaysia, saya pernah bekerja di US, Boston. So, salah satu sebab saya tahu pasar Rituals pun melalui kawan. Tapi sebelum tu, waktu saya belajar dekat KL tahun 2008, saya nampak juga gambar job dekat surat khabar kan. Pernah terfikir nak join, belum ada rezeki. Jadi sebab dah menuntut ilmu, balik nak ambil alih, nak belajar lah macam mana cara nak sampaikan ilmu atau nak gunakan ilmu tu dari segi praktikal. Join ke kelas Dr. Aziza. Dari sana masuk-masuk terus alhamdulillah join untuk title. So apakah tujuan sebenarnya untuk Puan belajar semula ni? Restoran dah bagus dah 30 tahun, 40 tahun di Malaysia ni, daripada utara hingga ke Johor Selatan ni dah lebih 30 cawangan pernah ada. So kenapa nak belajar semula? Boleh terangkan? Okey, macam bagi saya macam ni, saya selalu tengok sebab bila kita turunkan daripada satu generasi, kita nak ambil alih satu-satu bisnes bukan mudah. Kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, kita selalu takut. Jadi salah satu ketakutan saya yang terbesar ialah saya takut menggagalkan harapan ayah saya. Sebab dia dah bina bisnes dia daripada baby. Bayangkan dah 32 tahun lebih, pernah buka hampir 40 lah cawangan sebenarnya. Plus minus daripada utara ke selatan. Lepas tu sekejapan kita tutup pun macam tu saja. So satu kata-kata dok saya pegang, kalau tak ada ilmu memang susah kita nak sustain. Apakah peranan Ritual yang membantu Puan hingga ke tahap sekarang? Okey, bagi saya Ritual, saya selalu tengok Ritual sebagai satu role model. Kalau insya-Allah saya nak ada satu tim yang besar successful, Ritual is my main role model lah. Daripada tim dia hingga ke dia punya founder itself, Dr. Azizan, Tuan Haji Jerry, camps yang ada semua. Sebab itu adalah acuan. Orang kata apa, kita boleh lihat dan kita boleh copy in a way. Cuma kita twist dengan kita punya touch sendiri macam mana. Bagi saya satu yang affirmation yang Ritual bagi pada saya ialah support lah. Sebab bila dalam title circle, bagusnya kita ada circle yang sama. Sebab ada yang join dari business, diorang memulakan dari diri sendiri, dan ada juga legacy. So first step saya bila masuk pada title, saya pergi cek semua legacy dan saya tanya apa diorang punya roadblock, macam mana diorang handle. Dan kebanyakannya pun sama, iaitu from first generation to second generation, kita punya medium of understanding, medium nak get to the middle of point untuk sama-sama jayakan misi. Dan daripada sana saya dapat banyak support in a sense dari apa yang patut kita buat. Saya sangat-sangat appreciate, amazed lah, something yang susah nak dapat kat luar, jujur lah. Kadang-kadang kalau kita run business sesama kawan ke family members, belum tentu yang boleh honest 100% apa cara boleh buat. Tapi dalam ni dengan tunjuk ajar Dok selalu kata, you nak simpan ilmu tu tak bawa ke mana, you create, you turunkan, insyaAllah Allah akan berkatkan lagi, bagi lagi more
team you pun insya-Allah akan grow lagi more. So kata-kata tu yang saya pegang, dan saya sendiri lihat macam mana legacy business lain yang sustain dalam under Richwood Titans, dan saya tengok tim-tim Richwood itself, saya macam dog memang walk the talk lah. So secara kesimpulannya, inilah kalau kita dah berbisnes walaupun berpuluh-puluh tahun, kalau kita tak upgrade ilmu kita, kita tidak boleh sustain. Jadi Puan Nurul telah antara yang telah membuktikan bahawa pentingnya upgrade ilmu, dan dia telah berjaya menyelamatkan perniagaan dia daripada terbungkus, dan kini masih lagi running, masih lagi sustain. So sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat happy dengan pencapaian Puan Nurul. So selain daripada itu, tentu ada support daripada ahli keluarga, daripada tim-tim key leaders dia yang banyak membantu untuk Puan Nurul juga. So Puan Nurul juga berjaya untuk transfer the knowledge betul kepada key leader dan sebagainya. So ini antara benda yang kita nak juga kupas, nak juga korek daripada tim-tim leader yang mungkin dah berpuluh tahun dengan bekerja dengan under syarikat Puan Nurul ini. Mungkin mereka ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Mari kita lihat, mari kita dengar daripada tim ataupun key leaders Puan Nurul. So anyway, terima kasih Puan Nurul for your time. So kita akan bersama lagi selepas ini mungkin, insyaAllah. Okay, so kita akan lihat, mari kita lihat apakah yang akan diperkatakan oleh tim Puan Nurul. Alright, okay. Kali ini anda bersama dengan saya, dan kita ada satu orang daripada staff di restoran yang kita jemput dan nak interview sendiri. Sebab apa? Sebab saya tertarik. Tadi Cik Sus dah interview dan bercakap dengan dia punya founder, tapi kali ni saya dapatkan satu orang yang berpengalaman dan dah lama dekat restoran ni. Saya berborak panjang tadi dengan Tuan ni, tapi saya tak nak cakap dulu. Biar Tuan sendiri yang kenalkan diri dan kenalkan diri kepada anda semua sebelum kita tanya banyak perkara tentang pengalaman beliau. Alright, Tuan, sila kenalkan diri. Siapa nama Tuan? Nama saya Nazir Han. Saya lebih kurang dalam 30 tahun ada masa kerja di restoran ini. Tuan Nasir, dan dah 30 tahun bersama-sama dalam restoran ni. Apa Tuan buat dekat restoran ni? Apa you punya jawatan ke ataupun kerja? Buat kerja masak dan tolong-tolong sambil jaga budak-budak staff lah. Okey. So Tuan adalah yang cakap ketua lah, chief kepada chef, kepada masak, tukang masak semua. Sekarang dah berapa ramai dah Mana? yang masak dekat bawah Tuan? Sini adalah 4 orang. 4 orang? Total 4 orang semua. Termasuk Tuan sekali? Iyalah. Termasuk Tuan sekali. Okey Tuan, tadi boleh tak saya tanya, bila Tuan start untuk bersama-sama dengan restoran ni, ataupun bersama-sama dengan founder kepada restoran ni? Mula-mula? Daripada tahun bila? Saya mula-mula dalam umur saya dalam 14 tahun saya sudah kerja ini. 14 tahun? Okey. Ini juga saya kerja. Okey Tuan, adakah bila mula-mula masuk ataupun bersama-sama dengan restoran ni, adakah dah siap besar macam ni dah? Kalau saya tengok ni ada 3 kedai ni, 3 blok. Restoran ni ada 3. Memang 3 kedai. 3 kedai. Atas bawah? Tak, bawah saja. Bawah je. 3 kedai. Atas je semacam office ataupun tempat rehat. Tempat rehat lah. So adakah waktu Tuan mula-mula masuk, dah 30 tahun dah. 30 tahun lama tu. Saya ingat pengalaman saya kerja dekat dalam Richwood ni dah 9 tahun. Ingat dah lama dah. Tuan lagi lama, 30 tahun. So adakah waktu Tuan mula-mula masuk awal tahun yang permulaan kerja kat sini, adakah dah siap 3 kedai ni? Satu kedai ada siap. Satu kedai? Waktu mula-mula memang ada kedai ke ataupun memang ada kedai, tepi jalan ke? Tapi lain kedai. Lain kedai, bukan kedai ni? Ini klinik. Ini klinik. Yang tengah-tengah. Oh, klinik. Yang mula-mula itu yang kedai. I see. That one is first shop. I see. So makin lama makin besar. Alright. So pengalaman Tuan mula-mula kerja kat sini, Tuan adakah Tuan orang pertama yang memasak kat sini? Sebelum saya pun ada orang masak ada juga. Orang lain? Ada. So
So Ada orang akan ganti sehinggalah hari ini. Saya masuk di sini tahun 93. So apa perasaan tuan bila you berada kat sini dan you dapat nampak sendiri? Saya boleh katakan tuan sendiri yang berada dalam tim ataupun restoran ni sebagai staff ataupun orang yang bekerja, you start daripada tak ada apa-apa sampailah nampak besar. So apa perasaan dia bila you sendiri dapat lihat perubahan tu? Bagus. Makin lama makin maju. Saya pun suka macam tu. So you pun sendiri suka kan? Nampak reaksi Tuan Nasir pun of course dia bangga. Bila majikan tokek kita maju, kita pun ada juga pendapat. Yes. Betul? Setuju? Setuju? Betul. Macam inilah. Betul. Bila restoran maju, bisnes maju, of course dia juga akan memberi kelebihan kepada staff-staff lain juga. Dari segi kita punya tempat kerja kita, dari segi benefit-benefit yang ada. Rezeki kita pun lain. Rezeki pun dah lain. Yes, saya suka tu. Alright. So itu adalah perkongsian daripada Tuan Nasir kita. Dah 30 tahun dah bersama-sama dengan restoran bersama Puan Nurul Aini. Dan of course pengalaman beliau ada banyak dalam perkara yang beliau sendiri buat, iaitu master tentang masakan. So bila saya rasa teruja sebab apa tahu? Sebab Tuan Nasir dia nampak peningkatan dan proses bisnes ni. Daripada mula-mula masuk satu kedai, sekarang ni dah 3 kedai, nak besar lagi, nak renovate lagi. So beliau nampak sendiri atas usaha, saya boleh cakap atas usaha beliau juga, sebab beliau adalah antara orang yang bagi contribute dia punya energi, masa untuk pastikan restoran ni lebih maju. Alright. So terima kasih Tuan Nasir. Ada tak apa-apa yang you nak cakap? Tak ada apa. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan sedikit masa bersama kita. So saya doakan semoga Tuan sentiasa sihat bersama-sama dengan restoran ni. Alright. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Kat sini rupanya Tuan Hafiz Puan cari you. Saya dah order dah air kelapa. Wow, terima kasih. Ya Allah, tengah panas ni dapat air kelapa. So nice. Saya punya ada ais. Okey. So, tadi saya dah jumpa dah. Saya jumpa seorang staff daripada restoran ni. Staff tu bestnya apa tahu? Saya suka dengar sebab beliau dah 30 tahun dah kat sini. 30 tahun. Mau sangat setia. Sebab saya ingat restoran ni 30 tahun dan staff tu pun memang 30 tahun. Bermaksud dia adalah staff yang pertama kat sini. Dan nama dia adalah Tuan Nasir. Tuan Nasir ni adalah chief ataupun ketua tukang masak kat sini. Saya suka bila beliau share tentang perubahan yang berlaku daripada mula-mula masuk sampailah sekarang, daripada satu kedai dah ada 3 kedai sekarang. So banyak perubahan dari segi menu, dari segi staff pun dah ada dah 3 orang. So saya rasa macam teruja sebab saya rasa macam saya dah lama dah dekat Richwork. Saya 9 tahun. Lama. Tapi ni 30 tahun je tu. 30 tahun. Lagi lama. Mesti ada sesuatu yang menarik dekat sini menyebabkan dia stay. Betul. Sebab dari segi pengalaman yang beliau share tadi, dengan perubahan yang berlaku, dengan kalau kita tengok restoran ni tengah renovate dan sebagainya. So itu adalah menyebabkan saya ada sedikit perasaan macam wow, dia dapat lihat sendiri peningkatan yang ada dekat sini tau. Saya percaya ramai yang menonton ataupun yang tengok video ni yang meniaga ataupun bisnes juga kat Johor. Apakah yang mereka buat untuk capture ataupun menarik perhatian keseluruhan pelancong yang datang. Betul. So macam-macam boleh buat. Betul? So dalam MMM mereka boleh tahu dan belajar macam mana nak menarik perhatian pelanggan tu kan. Betul. So that's the best. So suka sangat restoran ni juga adalah dia punya pelbagai menu. Rasa klasik dia punya curry, dia punya crunchy of dia punya roti canai dan sebagainya. Nasi lemak. Saya makan nasi lemak tadi. Saya on diet, makan nasi lemak. Sambal dia sedap sangat. So saya cakap dengan Tuan Nasir tadi, sayangnya tak promote
ataupun tak bagi tahu orang yang ada nasi lemak sedap dekat sini. Kan. So itu adalah salah satu cara yang boleh dibuat oleh Puan Nurul Aini juga untuk menarik numbers yang you cakap tadi. Kan. Betul. So selalunya lah restoran-restoran ni ada masalah untuk keluarkan satu special menu. Ataupun unique selling point dia. Betul. Untuk diketengahkan. Sebab terdapat banyak sangat menu, mana satu nak ketengahkan. Jadi so dia kena fikirkan lah untuk sebab peluang perniagaan, peluang untuk tarik pelancong sangat banyak. Seperti kita dah tahu. Betul. So just nak work on je. Untuk jalankan je. Betul. Alright. So Cik Sus, ada banyak perkara yang kita dah tanya dan kita dah interview juga daripada family beliau, daripada beliau sendiri dan juga daripada staff beliau. So saya rasa excited pula untuk pergi ke next destinasi kita. Ke mana next destinasi tu? Di manakah dan siapakah yang seterusnya yang kami akan interview dan kita akan tengok dan tahu apa bisnes yang mereka lakukan. Siapa yang nak tahu? So kita find out after this.